Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita rafaqkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan lagi pengajian tadabbur kita pada hari ini, dan kita baca terlebih dahulu kitab Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran sebagai penguat lagi kefahaman kita, supaya kita boleh tahu bagaimana Al-Quran ini menerangkan tentang tujuan-tujuan besar agama. Kita dah nak masuk pun pada bulan Ramadan, iaitu bulan yang merupakan bulan yang turunnya Al-Quran. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, perkataan Al-Quran ini di kali pertama Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran lah. Di kali pertama muncul ialah pada ayat tentang Ramadan tu, kan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Perkataan Al-Quran yang muncul pada ayat Ramadan tu ialah perkataan yang pertama sekali daripada Quran, susunan surah-surah Quran daripada Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, kan. Kali pertama Allah keluarkan perkataan Quran ialah pada ayat tentang Ramadan tu. Sebelum itu Allah menyebut Quran ni sebagai Al-Kitab, sebagai Al-Mubin, sebagai sebuah kitab, sebagai kitab yang mubin, yang jelas. Tapi bila Allah tak sebut Quran lagi, bila sampai ayat 185 surah Al-Baqarah, barulah Allah menyebut tentang Al-Quran. Tetapi Allah menyebut tu dengan kaedah, Allah sebut bulan Ramadan yang bulan padanya turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas, Quran untuk apa? Untuk berikan manusia petunjuk, dan bayinat, menjelaskan petunjuk itu, dan juga jadi kitab pembeza. So ada 3 nama Quran yang muncul sekaligus pada ayat tentang Ramadan, iaitu kitab Al-Quran, Bayinat, kitab Mubin, dan juga kitab Al-Furqan, kitab pembeza. Saya cuma nak bagi tahu pada semua ikhwah semua bahawa perkataan Quran kali pertama tu dia muncul dengan cara Allah menggabungkannya dengan peringatan mengenai Ramadan. Quran banyak nama, kan, tapi nama dia yang original ialah Al-Quran lah. Nama tu kali pertama muncul pada surah Al-Baqarah tentang cerita mengenai Ramadan, ayat 185 surah Al-Baqarah. So 185 campur 7 surah Fatihah berarti 100 berapa? 192, kan. Setelah 192 ayat barulah muncul kali pertama dalam Quran nama Al-Quran tu sendiri, iaitu Al-Quran. Kita nak masuk dah pada bulan Ramadan tu. Ramadan bulan padanya turun Al-Quran. Jadi umat Islam ketika Ramadan ini dia perlu lebih semangat berfokus mereka kepada Al-Quran. Dia balik pada tujuan, benda yang saya ulang-ulang banyak kali dalam kelas kita ni, kan. Quran, bila sebut Quran, dia bukan sebuah buku bacaan, bukan fokus nak khatam, kan. Umar dulu khatam setiap hari, dia faham Quran yang dia baca. Kita khatam setiap hari, tak faham apa yang kita baca, kan. Itulah masalah besar umat kita hari ini. Bila nak masuk Ramadan, mereka dah terbayangkan Quran, tapi mereka lupa bahawa syaitan itu sebelum dia kena rantai, dia dah tanamkan satu mindset kepada manusia. Dia kata, wahai
Dia kata, wahai manusia, wahai orang Islam, kamu semua orang Islam, kamu kena baca Quran, lebih-lebih lagi masa Ramadan. Syaitan dah mula kempen dah, kena baca Quran, ni masuk Ramadan, kena semangat sikit. Dia bukan kempen jangan baca Quran, macam majalah lah, macam majalah surat khabar ke, tak macam tu. Dia akan kempen pada akal kita, pada telinga kita, pada hati kita, supaya kita ni bersedia untuk baca Quran masa Ramadan ni. Dia promote macam tu. Sebab apa? Sebab syaitan tu dia belit kita dengan ibadah kita lah. Kita pun baca, setan ketawa. Sebab apa? Dia baca, yang penting jangan bagi dia faham. Yang penting dia baca sahaja, yang tak penting belajar bahasa Arab ni tak penting. Yang penting ialah baca Quran. Tak faham bahasa Arab pun tak apa, tak payah. Kita pun baca, khatam, pelut kuning, kambing, pelut kuning, kambing, khatam. Kalau 30 kali khatam setiap apa masa Ramadan, lagi kenyang perut kita, lagi ketawa syaitan. Jadi jangan terbelit tahun ni punya Ramadan, jangan terbelit dengan belitan syaitan yang banyak lagi dah. Fokuskan Quran pada satu surah memadai, tapi biar fokus pada keseluruhan tadabbur ayat. Bila keluar Ramadan, kita dah faham seluruh satu surah apa yang kita fokus. Mungkin surah Yusuf ke surah Ibrahim kan, ataupun kita fokus tahun ni punya Ramadan nak khatam semua surah-surah Anbiya, nak khatamkan kefahaman semua surah-surah yang namanya nama-nama Anbiya. Surah Yusuf, surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Musa kan. Surah apa yang ada nama-nama Nabi kan. Mungkin itu fokus kita. Terpulang. Jangan jadikan dia kitab untuk dikhatamkan. Hari ini pun kita akan tengok ayat yang Allah melarang kita daripada membaca Al-Quran. Ada ini insya-Allah. Okey, kita pergi pada kitab kita ni kejap. Kaifa nata'amul ma'al Quran. Kita dah bincang kelas lepas pada muka surat 83 yang lepas kan. Quran menetapkan hak-hak manusia kan. Okey, hari ini kita tengok muka surat 89. Menetapkan hak-hak manusia tu 89. 89. Selepas Quran menyebut tentang penetapan hak-hak manusia, yang hari ini orang moden hari ini dia buat satu istilah hak asasi manusia kan. Kononnya istilah itu muncul sebab Quran tak raikan hak asasi manusia. Tidak, Quran sangat kempen kepada hak asasi manusia. Spesifik kepada apa yang hak manusia ni, Quran sebut tentang hak manusia yang lemah. Orang kaya pun ada hak dia juga, jaga juga hak orang kaya. Tapi fokus lebih detail Quran, terperinci Quran ialah fokus kepada hak orang-orang yang lemah, sebab lazimnya orang lemah inilah yang biasa dizalimi. Jadi ada banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita supaya kita mengangkat kedudukan orang-orang yang lemah. Dalam kalangan mereka ialah anak-anak yatim. Anak yatim ni dia paling lemah, walaupun tak semua anak yatim tu miskin. Anak yatim, dia kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kedhaifan ni. Allah sebut tentang yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa kan. Yatim ni sebab apa dia orang yatim ni? Dia ialah orang yang lebih susah berbanding orang miskin. Orang fakir sekalipun. Sedangkan anak yatim ni tak semua yang miskin. Ada mereka yang tunggu nak mewarisi harta mak ayah mereka. So anak yatim ni sebenarnya apa? Apa yang dhaifnya mereka ni? Kasih sayang. Jadi sedekah pada anak yatim ni yang paling afdal ialah sedekah kasih sayang pada mereka. Jadi maksud Allah suruh yatimah, maksud Allah suruh kita rahmati anak yatim sebab mereka ni dahagakan kasih sayang, bukan harta. Jadi berbanding bagi duit pada orang miskin, pada anak yatim, kita kena bagi apa dulu? Kasih sayang. Itu lebih penting. Bukan pada anak yatim saja, kerana orang miskin pun kalau kita bagi dia duit, dia beli rokok. Bagi duit dia beli rokok kan. So kadang tak payah bagi duit lah. Kita bagi dia apa? Kita betulkan cara fikir. Sedekah pada dia ilmu pengurusan hidup dia. Itu kadang lebih afdal. Kalau kita bagi dia duit, bagi dia kereta, dia tak mengubah apa-apa. Sebab kereta dan duit tu tak boleh buat dia pergi syurga Tuhan.
So yang paling penting ialah kita bagi dia ilmu. Sedekah yang paling afdal ialah sedekah pada ilmu. Okey. Jadi ada bab tentang anak yatim. Adapun tak ada anak yatim, maka janganlah kamu buat suka hati kamu. Ini surah Al-Duha ayat 9. Dalam surah yang lain Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang neraka Saqar. Neraka Saqar ni nama khas nama neraka khas untuk orang yang tak salat, yang kami dahulu tidak termasuk orang yang salat, dan kami pula tak beri makan kepada orang-orang miskin. Neraka apa nama tu? Nama neraka Saqar. Kenapa salat ini ada kaitan dengan bagi makan orang miskin? Jadi beberapa kaitan. Salat ini tanda manusia jaga hubungan dengan Allah. Salat itu jaga hubungan dengan Allah. Zakat itu dia jaga hubungan dengan manusia. Jadi salat dengan zakat, salat dengan infak, dia tak lari kaitan dia. Lepas salat, Allah akan kaitkan dengan yunfiqun, dengan sedekah, dengan infak. Sebab tanda besar orang yang jaga hubungan dengan Allah ialah dia jaga hubungan dengan manusia. Tanda besar orang yang berakidah dengan akidah yang benar ialah tengok akhlak dia dengan manusia-manusia lain. Orang yang betul-betul berakidah, tengok akhlak dia dengan orang lain juga. Kan? Itulah dia orang-orang yang tanda akidah seseorang, salim ataupun tidak. Tengok pada akhlak. Okey, jadi dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala sebut neraka Saqar sebab tak salat dan tak beri makan orang miskin. Allah tak kata sebab dia tak dirikan solat sebab dia tak solat saja. Sebab solat yang didirikan ialah solat orang-orang yang beriman. Okey, jadi siapa yang kata dia ni orang yang solat, dia mesti orang yang sensitif, yang rasa yang sangat peduli pada sikap untuk jaga orang-orang yang lemah ni. Itu tanda besar orang-orang yang solat. Okey, pendusta agama pula ialah pendusta agama yang merujuk kepada yang mengherdik anak-anak yatim. Surah Al-Ma'un kan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Surah Al-Ma'un ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bukan orang yang tak bagi makan orang miskin je. Yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apa maksud yahuddu? Dia petikaikan orang yang mungkin meeting nak bagi makan orang miskin esok. Itu pun dia tak nak. Apa ni meeting nak apa meeting ni nak buat program esok bagi pada orang miskin. Alah, orang miskin ni boleh usaha sendirilah, dia malas dia sebenarnya. Yang tu dia la yahuddu ala ta'am miskin. Dia orang nak buat program untuk orang miskin pun dia tak bagi. Yang tu masalah besar. Orang meeting pun dia tak senang duduk. Itu maksud la yahuddu ala ta'am miskin. Kalau yang meeting tu pun dia tak suka, apatah lagi untuk nak berdamping dengan orang miskin, kan? Okey, dalam surah Al-Ma'un tu menyebut tentang pendusta agama. Kita ingat pendusta agama ni yang cakap bohong agama je, tak. Pendusta agama ni termasuk orang yang tak peduli anak yatim dan fakir miskin. Mereka pendusta agama. Pendusta dia yukadzibu bid-din. Kemudian banyak lagi ayat-ayat surah Al-Haqqah, surah Al-Fajr yang menerangkan tentang anak yatim dan juga orang-orang fakir miskin. Dalam pada kita peduli ataupun kita rasa sensitif untuk nak bantu orang fakir miskin ni, benda yang paling penting saya dah sebut tadi ialah pastikan benda yang perlu kita selesaikan untuk dia ialah tentang hidayah ataupun ilmu. Benda tu lebih penting. Agama ni dalam membawa kefahaman yang benar. Orang Mekah ramai yang miskin, tetapi yang paling besar agama turun sebab apa? Nak kayakan orang Mekah ke? Tak. Orang Mekah ni ada yang miskin, ada yang mereka punya taraf tu taraf hamba. Tapi yang kamu fokuskan bukan nak merdekakan hamba dulu, bukan nak bagi orang miskin kaya dulu, tak. Yang kamu fokus ialah apa? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kamu sebelum ni orang yang sesat. Agama dia tak fokus nak mengkayakan umat, tak fokus nak membebaskan perhambaan kepada orang yang merdeka. Fokus agama ialah kamu ni sesat. Kalau kamu jadi seorang hamba pun, tapi kalau tak sesat, kamu boleh pergi syurga Tuhan. Jadi tak hamba siapa sekali pun, dia mungkin taraf dia hamba, bukan orang yang merdeka. Macam Bilal bin Rabah,
kawan-kawan Bilal kan, mereka ni taraf dia hamba. Tapi bila turun Quran, bila Nabi turun, Nabi tak fokus untuk nak bebaskan perhambaan dulu. Fokus Nabi ialah nak bebaskan manusia daripada kesesatan jahiliyah. So dua ta'rif ummi yang Allah sebut dalam Quran, satu ummi Nabi Muhammad yang mukjizat tu. Satu lagi ummi apa? Wallazi ba'asa fil ummiyin. Allah yang membangkitkan Rasul ini kepada orang yang ummi. Siapa orang yang ummi tu? Bukan. Orang yang ummi tu ialah orang Mekah. Walaupun mereka pandai baca, pandai menulis, boleh mengira, boleh berniaga, tapi mereka ummi sebab apa? Sesat. Sesat. So ta'rif ummi dalam ayat tu ialah ummi orang Mekah tu sendiri. Walaupun mereka cerdik, boleh berniaga, boleh memimpin, tapi mereka sesat. Tu Allah bangkitkan Rasul kepada kaum yang ummi orang Mekah tu. Rasul yang ummi, yang bermukjizat kepada kaum yang ummi, yang sesat. Allah siap guna perkataan bangkit kan. Bangkitkan bermaksud orang tu tidur. Bangkit ni dia yaumul bi'asah, dia hari kebangkitan. Bangkit ni untuk orang yang tidur, kita kena kejutkan dia kan. Kenapa Allah guna perkataan bangkit? Bangkit dia bererti Rasul tu dia dibangkitkan. Bangkitkan ni patutnya dia orang yang tidur, dia bangkitkan. Patutnya Rasul tu dia diutuskan wallazi arsala fil ummi ke, ataupun wallazi ja'ala fil ummi ke, betul kan? Tapi Allah kata kami bangkitkan Rasul. Maknanya Rasul ni nak kejut orang yang tidur. Walaupun orang Mekah tu hari-hari buka mata, meniaga, celik, sebenarnya kalau dia sesat, dia mati ke dia hidup? Mati sebenarnya. Mati. So Rasul tu diutus untuk bangkitkan balik jiwa yang mati. Bangkitkan jiwa yang mati. So perkataan bangkit tu penting. Penting. So tak apa macam ni. Cara fikir dia macam ni. It's okay kalau kita tak ada duit, kalau kita miskin, yang penting jangan jadi orang yang sesat. Boleh tak fikir macam tu? Maknanya kalau kita ni orang yang miskin, gaji kita 1,500 sebulan kan. Kalau kita mindset kita betul, gaji ni 1,500 sebulan ni bukan masalah besar. Masalah besar ialah kalau kita ni sesat. Sesat itu masalah lebih besar. Kalau kita ni tak kisah nak hadir untuk mendirikan salat, tak kisah anak-anak tak pakai tudung, tak kisah pendidikan agama pada anak-anak, tak kisah untuk nak kasihkan anak-anak macam kita kasihkan diri kita sendiri kan. Itu sesat, bahaya. Apatah lagi kalau menyembah berhala, lagi bahaya. Jadi kalau kita orang beriman, kita ada banyak duit, nak infak, sebagian orang cara fikir dia tengok orang miskin tu, dia tak kata kesian ni orang susah ni. Itu benda kecil. Yang lagi penting ialah kesian orang kaya ni, sesat dia, sembahyang pun tak pergi. Itu lagi besar. Kan? Kalau kita tengok orang miskin tak pergi solat pun kita sedih, orang kaya tak pergi solat pun kita sedih. Jadi nak bantu orang kaya dulu ke orang miskin dulu? Bantu orang kaya tu dulu. Sebab dia orang kaya yang sesat. Bantu atau bantu dua-dua. Orang miskin yang sesat dengan orang kaya yang sesat sama level dia. Kita kena bantu untuk keluarkan manusia daripada kesesatan. Jadi kalau cara fikir betul, kemiskinan bukan masalah besar. Masalah besar sesebuah negara sekalipun, masalah besar ialah kalau orang tak cerdik, orang sesat. Itu masalah kan. Okey. Itu cara fikirlah. So agama nak betulkan cara tu dan bermujahadah, nak betulkan cara fikir tu. Oh, mujahadah dia sangat-sangat besar. Kan? Siapa yang demonstrasi sebab kerajaan tak beri pendidikan ilmu pada orang Islam? Tak ada. Yang demonstrasi apa? Ialah kalau gaji tak naik, bonus tak bagi, tu orang demonstrasi kan. Cupek buat bantahan, bantah kan. Ada tak orang bantah rakyat turun ke jalanan sebab apa? Sebab rakyat jahil dengan ilmu, kerajaan tak buat apa-apa. Ada tak buat macam tu? Tak ada. Yang ada ialah mogok lapar sebab gaji tak dapat, gaji lima tu mungkin. Benda tu penting untuk dituntut. Tetapi siapa yang kisah kalau dia jahil? Tak kisah. Yang orang kisah ialah kalau orang tak makan. Sedangkan makan ni bukan agenda utama dalam tujuan Rasul tu dibangkitkan. Okey, jadi semua tu banyak dalil dalam tu tentang agama yang mengetengahkan supaya kita ni mengangkat kedudukan orang-orang yang lemah dengan cara bantu mereka. Dan seteruk-teruk orang yang lemah ialah orang yang lemah akalnya dalam ilmu, yang sesat. Itulah lemah yang paling agama khawatirkan.
So kita kena ingat jangan lemah tu kita nampak orang miskin je. Lemah ni, susah ni kita nampak orang yang susah nak kembali pada agama. Itu jauh lebih sukar. Okey. InsyaAllah kita akan masuk lagi bab ini pada yang ketiga tu, iaitu ibadah kepada Allah dan taqwa kepadanya. Misi-misi besar Quran ialah ta'abbud kepada Allah dan taqwa. Taqwa ni tak semesti masuk dia kena bertakwa, kena beriman. Taqwa tu kadang-kadang maksud dia ialah orang yang ada perisai untuk nak tepis maksiat. Kan? Jadi takwa definisi yang lebih jelas ialah perisai menepis dosa. Takwa daripada perkataan wiqayah. Wiqayah tu maksud dia perisai ataupun penahan. Waktu puasa ni Allah kata la'allakum tattaqun, supaya mereka ada perisai. Bukan mereka jadi orang takwa semata-mata. Mereka ada perisai untuk nak tepis banyak dosa selepas habis puasa 30 hari itu. Okey, insya-Allah kita tengok balik kepada kita punya sambungan Al-Quran pada ayat yang berikutnya. Setelah pada kelas yang lepas kita habis pada ayat ke apa? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna biqu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun ila hin. Okey, kita tengok hari ini pada ayat 38 38 akhir ayat ni, qulna biqu minha jami'a. Kita dah 37. Belum Kita tengok 37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Okey. Allah punya cerita awal dalam surah Al-Baqarah mengenai cerita tentang Nabi Allah Adam, malaikat, iblis dan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Cerita ni ringkasan daripada surah Al-Baqarah. Tak penuh cerita ni, ada banyak cantuman cerita daripada ayat yang lain. Cerita ni sebenarnya bukan setakat nak cerita tentang Nabi Allah Adam, dia cerita tentang muslihat ataupun kaedah iblis itu berfungsi. Macam mana iblis ni berfungsi untuk nak menggoda anak-anak Adam. Ada ceritanya. Dan cerita ni juga boleh dikaji tentang akhlak Allah dalam mengajak hamba-hamba dia berbincang. Cerita ni juga boleh dikaji tentang perbezaan malaikat dan juga manusia. Tapi saya rasa dalam versi kita sekarang dalam masyarakat kita sekarang, saya rasa cerita tentang ini yang paling penting untuk kita kaji ialah kaedah iblis menggoda Adam, ataupun kaedah iblis itu menggoda manusia. Itu benda yang saya ingat penting untuk kita sedar, supaya kita tak anggap iblis ini biasa-biasa kan. Iblis ni dia kalau dah datang goda kita, iblis syaitan, dia punya godaan sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Kepada orang yang ulama ke ustaz ke, bisikan godaan iblis ni dalam bentuk apa kan? Kepada orang yang mungkin suka study Quran, apa godaan iblis pada orang yang suka study Quran? Ada. Kan? Yang saya perasan dululah, anak saya tegur saya, nak kuliah maghrib baca kitab kan, study kan. Anak datang dia tanya banyak soalan, kita menggeram. Ayah tengah nak study ni nak kita geram naik suara kan. Anak saya kat belakang yang kakak tu buat study baca Quran banyak tapi marah orang. Oh, nampak tak setan cakap apa gitu sebenarnya. Anak yang ramai tu, anak ni dia fitrah dia bersih, dia cakap tu kadang tak ada adab, tapi apa dia cakap tu betul tak? Betul. Jadi syaitan sekarang ni dia kita tengah study Quran. Tapi apa yang syaitan tengah hasut? Study je Quran. Anak-anak ni nombor 2, Quran lagi penting. Tu syaitan. Kalau kita orang yang ada akhlak pada Quran, kita tak marah anak macam tu. Dia budak kan. Kita baca surah Al-Asr kan, Wal Asr. Baca study mana nak kacau. Dia tak sabar dah. Padahal surah Al-Asr tu misi dia ialah apa? Tawassaw bis sabr. Misi dia ialah berwasiat pada kesabaran. Sebab dia surah yang ada kaitan dengan masa. Bila Allah sebut tentang orang-orang yang bertakwa dalam bab harta, Allah kata orang yang bertakwa dalam bab harta ni ialah menjauhi riba dan dia bayar zakat. Bila Allah pesan dengan takwa, dengan iman dan juga takwa dalam bab masa, Allah sumpah dengan sabar. Sebab apa? Masa kaitan dengan sabar. Kan? Masa Allah cerita tentang riba kan. Allah kata innal ladzina amanu wa amilus solihat
wa aqamus solah wa atuz zakah kan. Orang yang beriman dan beramal soleh ialah orang yang dirikan solat dan dia bayar zakat. Apa kaitan orang beriman dengan bayar zakat? Sebab yang memusuhi riba ni orang yang sifat orang yang memusuhi riba ialah orang soleh yang dirikan solat dan dia bayar zakat. Ada kaitan zakat harta, riba pun ada kaitan dengan harta. Surah Al-As tadi masa kaitan dengan harta dengan sabar. Dengan sabar. Sebab tu orang yang diuji dengan masa patutnya dia kena buat apa? Dia kena banyakkan bersabar. Kalau beratur banyak-banyak kat Zoom Melaka tu, pukul 6 petang baru boleh masuk tu hari kan. Banyak tak masa yang sedang digunakan untuk nak banyak kan? Patutnya masa dia kena buat apa? Masa tu. Dia kena praktikkan nilai sabar. Tu Allah kata wal asr dengan hujung dia wa tawasaw bis sabr. Jadi orang yang study Quran, apa syaitan uji dia? Apa syaitan bisik pada dia? Anak kau kacau kau study Quran, Quran lagi penting pada anak kau. Kau hangin kat dia sikit, tegur dia sikit, kita pun marah naik suara kan. Sebenarnya kita dah mengkhianati prinsip Quran yang suruh kita bersabar. So banyak ujian dia. Syaitan ni dia belit kita ke dalam macam-macam bab, macam-macam orang akan ada belitan-belitan syaitan. Okey. Nabi Allah Adam hujung sekali setelah dia setelah dia melanggar perintah Tuhan untuk dekat dengan pokok tu, maka ni fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Setelah dia buat dosa, Allah gunakan fa ni berarti dia segera untuk bertaubat. Nilai orang beriman kalau buat dosa dia segera ke dia tunggu Ramadan baru nak taubat? Segera. Dia fa ni bersegera. Dia sedar dia dosa, dia salah, dia segera mengakui. Dia tak ada satu tu syaitan kata tu, syaitan kata apa? Nak masuk Ramadan dah ni. Kau kena siapkan diri kau untuk bertaubat Ramadan nanti. Tu syaitan. Dia kata kau kena siapkan diri kau untuk bertaubat masa Ramadan nanti. Padahal taubat kena sekarang ke tunggu Ramadan? Sekarang, bukan tunggu Ramadan. Ni duit kau dah banyak ni, duit kau dah banyak, ready esok subuh nak sedekah subuh ni. Tu syaitan. Duit kita nak tunggu subuh esok ke nak kena sekarang? Sekarang, subuh esok cerita lain. Sekarang. Nampak tak macam mana syaitan tu dia berkuasa untuk mencipta macam-macam bisikan halus untuk nak belit kita dengan ibadah kita sendiri. Nampak tak? Besar benda tu. Besar kan? Okey. Kalau orang yang dah bersedekah, dia cakap apa? Tengok budak yang kau sedekah tu, dia dah kaya dah dia. Alhamdulillah. Kau cakap kau cerita sikit kat kawan kau supaya dia sedekah sekali. Kita pun cerita kat kawan kita kan. Kau tengok budak tu miskin minggu lepas, aku bagi dia duit dia dah boleh berniaga dah. Hebat betul aku ni. Tu syaitan. Fatalaqa, terus Nabi Adam, kita kena ikut sunnah Nabi Allah Adam. Kalau buat dosa, terus bertaubat, tak payah tunggu. Tak payah tunggu qiyamul lail, yang penting turunkan istighfar dulu. Turun istighfar dulu kepada Allah. Fatalaqa. Kaedah taubat itu sendiri Allah sebut dengan Nabi Allah Adam ni bertalaqi. Bermaksud kaedah taubat boleh suka-suka ke ataupun kena tengok cara Allah suruh taubat? Tengok cara Allah suruh. Dia bertalaqi. Nabi Allah Adam dia bertalaqi dengan Allah, kaedah taubat tu dia talaqi dengan Tuhan. Allah yang ajar Nabi Allah Adam dengan kaedah talaqi untuk kaedah taubat tu macam mana? Kan dia bukan suka-suka tahu nak taubat, basic dia istighfar lah. Tetapi kaedah taubat itu tengok macam mana doa Nabi Allah Adam alaihi salam. Ni doa dia kan, nanti kita akan baca. Okey, bertalaqi, maka terus Nabi Allah Adam bertalaqi dengan Allah untuk taubat kepada penciptanya. Kalimah-kalimah yang Allah ajar apa? Ada 4 kalimah yang ada pada doa Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini kalimatin berarti banyak kalimah kan? Ada 3 kalimah lebih taubat Nabi Allah Adam yang menjadikan terus dia fataba alaih, dia terus bertaubat ke atas alaihi ni ke atas Rabb ke atas Tuhan dia. Okey, cuba tengok kalimah taubat Nabi Allah Adam. Berkata mereka berdua, qala Adam dan juga Hawa berkata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey, panggil Allah dengan kalimah Rabbana. Lepas tu mengaku. Yang pertama sekali seru Allah dengan sebut wahai pencipta kami. Dia sama ada nak sebut Allahumma boleh juga. Dalam hadis-hadis Nabi, kebanyakan doa yang Nabi ajar ialah Allahumma. Allahumma. Quran pula, style Quran untuk ajar doa ialah Rabbana.
Dua-dua permulaan doa ini bagus. Allahumma. Kan? Nabi selalu ajar doa Allahumma. Allah pula dalam Quran selalu ajar doa dengan cara Rabbana. Kalau kita perasanlah, doa Nabi apa yang biasa kita sebut Allahumma? Biasa Allahumma kan? Allahumma apa? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Doa ni doa yang paling besar dia punya, doa yang menjamakkan semua doa. Apa dia? Yang Nabi ajar pada Aisyah. Aisyah sujud lama dalam solat. Abu Bakar tunggu luar nak masuk tak boleh sebab Aisyah tengah solat kan. Lama doa Aisyah. Bila Aisyah habis solat, Nabi kata apa pada Aisyah? Jamakkan semua hajat kita. Semua umat Islam, hajat dia ialah nakkan kebaikan dan tak mahu kejahatan. Maka doa kita ialah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Doa ini semua hajat kita terkandung dalam doa ni. Kita nak apa? Nak dunia akhirat ke, nakkan kesihatan ke, nakkan apa benda lepas musibah ke, semua tu kebaikan kan. Maka Nabi ajar pada Aisyah dengan kalimah ni, Allahumma inni as'aluka minal khair. Berilah pada aku ya Allah kebaikan seluruhnya. Hari ini sampai akan datang, ma'alimna minhu wa ma lam a'lam. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Sama ada kebaikan tu aku tahu ataupun tidak. Saya nak bagi tahu doa-doa Nabi banyak depan dia Allahumma. Allah balik kanan pun doa Nabi juga kan. Allah balik kanan makan kan. Orang Melayu makan je lah kerja dia kan. Banyak doa-doa Nabi ni Allahumma. Doa Allah dalam Quran pula ialah Rabbana. Jadi dua-dua kaedah Allahumma ke Rabbana ke, dua-dua kaedah yang sahih daripada agama. Tengok Allah ajar kalimah tu Rabbana. Pertama sekali sebut Allah tu dengan nama Tuhan ni, sama ada nak sebut wahai Tuhan yang disembah ataupun wahai pencipta kami. Allahumma ni maksud dia apa? Wahai Tuhan yang disembah. Rabbana wahai pencipta kami. Ikutlah. Kita nak buat macam mana? Dalam ayat Quran Allah memulakan dengan Rabb pencipta sebab nak mengakui kita ni dicipta. Tak ada apa-apa sebab kita diciptakan. Pencipta yang cipta kita. So Rabbana, satu sebut ni pencipta kita. Kemudian mengaku. Mengaku tu jangan tuduh syaitan, jangan tuduh iblis, jangan tuduh orang lain yang salah. Kita yang zalim kat diri kita sendiri. Jangan, ya Allah, aku tak salah lama ni, Allah dia yang buat tapi aku yang kena. No. Allah, aku lemah dan aku dah zalim kat diri aku sendiri. Mengaku je salah. Suka tuduh orang lain salah ni, siapa yang suka salahkan orang lain walaupun dia yang salah? Siapa? Syaitan iblis satu ni kan. Fa bima aghwaytani, dia kata ya Rabbi wahai penciptaku, fa bima aghwaytani, sebabkan kau dah zalim, sebabkan kau dah sesatkan aku, dia tuduh Allah sesatkan dia. Padahal dia yang pilih. Okey, mengaku kami dah zalimi diri kami sendiri. Mengaku je kita salah. Okey, kemudian nak minta ampun boleh, tetapi Nabi Allah Adam dia minta ampun, cuma cara dia ialah dia macam selindungkan keampunan tu di sebalik benda yang lebih besar, iaitu rahmat. Rahmat. Dia tak minta sembuh, dia tak minta ampun secara direct, dia minta benda yang lebih besar daripada keampunan, iaitu rahmat. Allah kalau rahmat dah masuk ampun dah. Macam Nabi Ayub kan. Dia sakit dia minta sembuh tak? Tak minta sembuh pun. Dia siap puji wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkaulah Tuhan yang maha merahmati, yang kesian belas pada hamba-hamba dia kan. Jadi sebenarnya kalimah rahmat ni besar. Lebih besar daripada minta kesembuhan, lebih penting minta rahmat dan juga keampunan. Lebih penting. Nabi Ayub berapa tahun dia sakit? Bukan 2 tahun tau Nabi Ayub sakit. 17 tahun dia sakit. 17 tahun tu pun dia segan nak sebut ya Allah sembuhkanlah aku. Ishfi nafsi, tak sebut ishfi, sembuhkanlah aku, tak sebut itu. Dia sebut Rabbi massaniyadh-dhur, Tuhan, wahai pencipta aku, Rabbi kan, pencipta aku. Massaniyadh-dhur, aku disentuh sedikit. Apa maksud mas sentuh? Berarti penyakit tu cuma sentuh dia, sentuh macam tu je. Walaupun sakit tu 17 tahun, kulit, dia kata penyakit tu semua sentuh sikit je. Sebab apa dia cakap sentuh saja?
Sebab dia malu nikmat yang Tuhan bagi selama ni jauh lebih besar daripada penyakit yang bau 17 tahun. Bau 17 tahun. Lama dah tu. Tapi sebab nikmat yang Allah bagi jauh lebih besar daripada sakit yang Allah bagi, tetap Nabi Allah Ayub sebut masaniyaddur. Allah, aku disentuh oleh kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkaulah Tuhan yang paling merahmati orang-orang yang dirahmati. Ada tak diminta sembuh? Ya Allah, kulit dah tercabut dah kulit ni. Tak ada kan? Tak, dia still bertenang. Jadi kalimah pertama yang penting ialah Rabbana. Kemudian mengaku. Lepas tu sebut benda yang paling besar. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebut sebab ataupun sebut akibat kalaulah ini tak dapat dibuat ya Allah, aku jadi orang-orang yang rugi. Okey, jadi yang dalam doa ni ada adab-adab yang besar, apa yang kita nak, cara kita berdisiplin dalam melafazkan sesuatu kepada Allah. Dia jangan minta detail yang, ataupun jangan minta benda-benda yang kecil daripada Tuhan yang maha besar kan. Rumah kena rompak, sofa kena curi, Allah berilah sofa baru untuk aku ya Allah. Sofa tu dah mahal tu. Alah, sofa pun kan. Jangan minta benda-benda kecil kan. Anak-anak kita tak ada jodoh pun cakap pada Allah, ya Allah, berilah anak aku ni keampunan untuk melangkah ke syurga-Mu ya Allah. Macam tu jauh-jauh lebih besar. Sebab kadang kecil, ya Allah, anak aku nak interview minggu depan, kerja ni dah 10 tahun dah grad tak dapat kerja lagi. Ya Allah, berilah dia kerja yang baik. Boleh minta, tapi kerja tu pun kecil. Kecil. Nak dibanding keampunan Tuhan, ya Allah, anak aku kalau tak kerja pun tak apa ya Allah, yang penting kau ampunkan dia pergi syurga. Itu lagi besar. Lagi besar. Okey. Fataba alai, terus dia bertaubat. Innahu huwat tawwabur rahim. Satunya inna, sesungguhnya. Kemudian ada hu tu maksud dialah Allah. Ada huwa pula, dia lagi. Sesungguhnya dia. Ada 3 dia kan? Ada 2 kali dia. Perkataan dia ni kalau bergabung 2 bermaksud apa? Hanyalah. Perkataan dia ni kalau bergabung 2 hanyalah. Bukan dia je, kalau hum pun bergabung 2 kali, hum dengan hum bergabung 2 kali, maksudnya apa? Maksudnya hanyalah mereka. Hanyalah mereka. Apa? Ala innahum humul mufsidun. Kan ada ayat tu kan? Ala innahum, ketahuilah sesungguhnya mereka itu, mereka humul mufsidun, mereka itulah orang-orang yang fasad. 2 kali hum dengan hum. Maknanya apa? Sesungguhnya hanyalah mereka itu orang yang betul-betul buat fasad. Kalimah dhamir ni kalau bergabung maksudnya hanyalah. Hanyalah maksud dia. Sesungguhnya hanyalah engkau ya Allah at-tawwab. At-tawwab, kalau alimun, seorang yang alim, berilmu kan. Pattern dia fa'ala jadi dia fa'al. Pattern dia ialah fa'ala jadi fa'al. Alif ni fa'al. Fa'al bermaksud, kalau alimun jadi alam. Pernah tak dengar kalimah alamus syekh, alamatu syekh? Pernah tak dengar? Alam ni bermaksud keseluruhan ilmu tu dijamakkan pada dia seorang. Alam. Kalau alimun seorang yang alim, kalau alamah berarti dia ni bukan sekadar alim, bahkan keseluruhan ilmu macam ada kat dalam otak dia. So Tuhan tu bukan sekadar taibun. Kalau taibun, Tuhan yang penerima taubat. Macam dosa tu satu je pula. Taibun tak cukup. Mesti Allah tu dia fa'al. Jadi taibun tawwab. Tawwab bau tepat dengan luasnya keampunan Tuhan dalam menerima taubat. Tawwab tu itu tawwabur rahim. Sesungguhnya hanyalah engkau ya Allah, tak ada orang lain dah. Penerima taubat yang tersangat menerima taubat. Taubat daripada dosa seluruh hamba, yang satu dosa tu ada bilion mungkin dosa yang hamba dia buat, dan hamba Allah tu jumlahnya mungkin lebih banyak. Bayangkanlah berapa banyak dosa manusia buat, tak cukup dengan taibun, Allah itu tawwabur rahim. Dia tawwab, dia mengampun, dan dia rahim, dia sayang. Ada orang dia mengampun, dia terpaksa, tapi Allah dia pengampun sebab dia sayang dan dia kasih kepada hamba-hamba dia. Okey, ni baru satu part cerita tentang kaedah berdoa. Sebenarnya dalam Quran ada banyak lagi seni-seni doa
yang ada pada nilai doa para nabi. Nabi Zakaria punya doa kan, wa Zakaria, dia nidaan khafiyya. Antara seni doa lain ialah dia menyeru Tuhan dengan cara yang khafiyya. Wa Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dia menyeru Tuhan dengan cara apa? Dengan cara yang khafif. Dia bukan Allahumma ya Allah, bukan. Allah, dia sebut khafif. Ya Allah, wahai Tuhanku. Dia sebut dengan kalimah yang lembut. Dia tahu Allah Maha mendengar. Dia tak terpekik terlolong pakai mikrofon kuat-kuat, tak ada kan. Jadi seni doa tu dalam Quran ada banyak. Bukan setakat doa Nabi Allah Adam je, tapi doa para anbiya semuanya berseni. Kita boleh senaraikan 10 ke 12 ke seni-seni doa dalam bahasa Al-Quran. Yang penting doa tu ujibud da'watud da'i idza da'an. Allah masa Ramadan ni dia suka orang-orang yang Allah akan memakbulkan doa orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Berkali sebenarnya Allah nak sebut tu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kan? Aku akan menjawab doa orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Sebenarnya kalau kita padam yang ujung ni pun dah boleh faham dah. Aku akan menjawab doa orang-orang yang berdoa. Dah boleh faham dah. Apa perlu nak sebut jika dia berdoa lagi? Peringasan satu hal. Apa penting nak sebut lagi? Kan? Cikgu akan mengajar anak-anak murid yang datang sekolah nak belajar. Kan? Cikgu nak mengajar semua pelajar yang nak belajar. Dia tu pelajar, memang nak belajar pun. Kenapa dia cakap lagi? Cikgu nak mengajar semua pelajar yang hadir untuk belajar. Ui, cikgu ni bahasa apa ni cikgu? Kenapa dia sebut banyak kali belajar? Sedangkan pelajar datang memang nak belajar pun. Okey, pelajar semua nak belajar kan? Cikgu, kami bayar yuran nak belajar lah. Kenapa cikgu tanya lagi? Kenapa? Macam ni. Tak semua orang yang berdoa, dia betul-betul berdoa. Tak semua orang yang sesungguh doa. Kita ingat, kita aminkan doa imam masa tarawih nanti, itu doa ke? Satunya, faham tak apa imam tu minta? Tak dengar kan? Tapi amin je kan? Itu bukan doa orang yang Allah nak jawab. Bukan. Kalau kita minta pada Tuhan, Tuhan akan jawab doa orang yang berdoa, yang betul-betul berdoa. Setakat amin kan? Amin. Oh, habis. Amin. Itu bukan doa. Itu bukan berdoa. Itu mengaminkan. Kita tak faham kan? Kenapa kita buat macam tu? So, dia macam min syarri hasidin iza hasad. Min syarri hasidin iza hasad. Orang yang hasad, yang betul-betul hasad ni ialah kalau dia cuma penghasad sahaja, dia tak buat apa yang dia dengkikan, tak apa lagi sebenarnya. Yang masalah besar ialah kalau dia hasad dan dia action untuk nak bakau rumah kawan tu yang bahaya. Macam ni juga. Setakat dia doa tapi dia tak betul-betul doa, tak ada makna apa-apa. Kalau dia betul-betul berdoa dengan seni doa yang betul, barulah dia jadi orang yang Allah akan jawab doa di masa Ramadan. Setakat pergi tarawih, aminkan doa imam, belum termasuk dalam kalangan orang yang Allah akan mustajab doa dia. So Nabi Allah Adam, dia tahu tak apa yang diminta? Dia tahu apa yang diminta. Bukan amin-amin je, tak. Dia tahu apa yang diminta dan ni seni doa yang mana doa ini bukan daripada kaedah Nabi Adam, tapi kesan daripada talaqi dia dengan Allah Ta'ala. Boleh? Ya. Masalah ini masjid habis ni. Banyak imam berdoa dengan seni kan. Terus dicakap, kami, kan? Sebenarnya itulah dia mujahadah besar dalam negara ni. Kita nak betulkan banyak benda dalam negara ni, bukan setakat kita sendiri, tapi itulah nak betulkan institusi agama, nak betulkan orang agama, nak betulkan diri sendiri kan. Yang kita sendiri pun bukan betul sangat kita ni. Saya pun bukanlah
Kadang-kadang baru baca tadi kan. So banyak benda, kita bermujahadah banyak benda untuk nak betulkan dalam urusan yang banyak ni. Kadang tu lah, kadang orang agama juga. Ada seorang jiran saya, dia minta peruntukan apa tu, ini apa, hearing aid pada anak dia yang OKU kan. Borang dekat institusi agama. 6 bulan tak dapat lagi. Lepas tu dia pun pergilah minta pada orang politik. Minta pada orang politik ambat, barulah terkejar-kejar Jabatan Agama, baru pergi rumah dia siasat apa semua kan. Lepas tu dia marah kat jiran saya. Awak ada report kat siapa ke? Dia marah lah kau untuk report kat siapa. Saya kata, cik, dia bukan report, dia cuma nakkan bantuan. Dia report sebab apa? Sebab awak lambat, saya kata. Kata terang, awak lambat. Kan, lambat. Kawan saya ada mengajar kat sekolah Pulau Besar. Nak claim allowance tu lambat. 6 bulan belum dapat lagi gaji bulan 3. Lambat. Kadang-kadang memang banyak lambat. So saya kata bukan salah dia, tapi sebab awak lambat. Dia anak dia tengah belajar ni, nak perlukan sangat benda tu kan. Dan dia bukan orang yang dia betul-betul orang susah. Jadi macam-macam benda kita tak betulkan dalam negara ni. Jadi kalau tu sabar je lah, macam mana. Ya. Tapi dia tak ada dosa dunia. Ya. Kalau nak selamat, ambil doa-doa Nabi ya. Selamat kan? Ambil doa Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa Nabi. Apa doa daripada Allah kan? Allahumma inni as'aluka, doa Nabi. Sayyidul istighfar pun doa Nabi ajar kan. Lafaz doa Nabi kita dah boleh faham maknanya pun dah cukup baik dah sebenarnya. Okey. Qul nahbitu minha jami'a. Ayat ni. Ini ihbitu kali yang kedua setelah ihbitu yang pertama daripada mana? Ayat apa? Ayat 36 kot, ada ihbitu tak? 36 tengok ada tak? Ayat 36 ada ihbitu kan? Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Okay, ini ihbitu, menerangkan ihbitu ni maksud dia apa? Turunlah kamu. Ihbitu daripada perkataan al-habab ataupun ni. Ni perkataan dia. Maksud dia ialah turunlah. Turun. Bila turun kat dunia nanti apa jadi? Apa jadi bila Nabi Allah Adam turun kat dunia? Okey. Qulna, kami berkata, ihbitu minha jami'a. Turunlah semua turun. Daripadanya ni daripada syurga. Sama ada syurga yang betul ataupun yang dimaksudkan kebun tu, daripada syurga semua turun. Siapa yang turun? Hawa, Nabi Adam dan juga iblis kan, ataupun sifat iblis itu ialah syaitan. Turun. Dan lebih besar lagi tafsiran ayat ni ialah jami'ah, semua sekali turun, termasuklah zuriat Nabi Allah Adam. Bermaksud Nabi Allah Adam yang akan melahirkan zuriat akan turun semua sekali, akan bermusafir di bumi, di dunia. Saya dapati kan tafsir turun ni Nabi Allah ini mungkin barulah, tapi saya tengok dalam tafsir sebab Nabi Allah Adam diturunkan ke dunia bukan kerana dia mengingkari perintah Tuhan untuk dekat dengan pokok tu, tetapi sebab memang itulah yang Allah akan lakukan setelah Allah ciptakan Nabi Allah Adam kan. Kan Allah kata nak ciptakan Nabi Allah Adam untuk jadi khalifah kat bumi kan. So inilah masa Nabi Allah Adam turun ke bumi untuk jadi khalifah. So yang peristiwa dia langgar perintah tu semua berlaku di alam tu dah settle dah diampunkan semua. Okey, sekarang turun jadi khalifah. Nabi Adam dah faham anak-anak didik atau anak zuriat dia akan buat salah, dan yang penting daripada kesalahan ialah bukan dosa tu. Yang penting ialah nak taubat tu macam mana. So Allah bila kita buat salah, di sisi manusia mungkin manusia nak hukum, nak bawa pergi mahkamah, nak saman, itu manusia. Di sisi Allah tak pandang dosa tu. Allah pandang nak taubat ke tidak. Itu isu besar di sisi Tuhan. So di sisi Allah bukan masalah dosa besar tu. Masalahnya ialah nak taubat ke tidak. Itu isu dia. Okey, sekarang ni Allah dah turun semua. Zuriat Nabi Adam, iblis pun turun sekali. Iblis yang sifat dia itu syaitan kan. Sifat dia tu macam syaitan. Bukan macam syaitan, sifat dia itu ialah sifat yang menjauhkan seseorang daripada Allah Taala. Semua turun.
Okey, bila turun, apa yang akan jadi dekat dunia? Ini yang akan jadi fa imma ya'tiyannakum minni huda. Man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini menunjukkan bahawa ada satu perkara yang akan datang. Fa imma ya'tiyannakum minni. Perkara yang datang tu, perkara tu daripada aku. Dia menunjuk kepada ada benda, apakah benda yang Allah nak bagi tu? Daripada siapa dia datang? Daripada Allah. Untuk apa dia datang? Untuk dapat petunjuk. Membuktikan Allah nak bagi perkara ni sebab apa? Sebab dunia ni lokasi, macam dunia ni adalah tempat dewan peperiksaan. Dewan periksa ni mesti ada, dewan periksa mesti ada ujian kan? So ujian tu nak lepas, kena pakai benda yang Allah nak bagi ni. Okey, siapa yang dia punya cara fikir dia jelas tentang dunia ni, apakah dunia ini, masa dia diuji, dia takkan rasa kecewa sebab dunia ni memang tempat ujian. Kan? Kalau kita ada cara fikir yang betul, masa ujian datang, kita ready, kita okey sebab apa? Sebab ini memang tempat dia. Tempat yang tak ada ujian, kat mana? Kat syurga ni, itu tak ada ujian dah. Tak ada ujian dah. Okey. Jadi sebabkan dunia ini tempat ujian, tempat diuji, maka Allah sebut ada satu benda yang dia akan beri, yang mana benda tu daripada dia. Petunjuk hidayah ni Allah beri daripada Allah. Ada tak syekh ke, orang alim ke, maula ke boleh bagi hidayah? Tak boleh. Allah sebut dia jelas ni, hidayah daripada Allah, daripada dia. Benda yang nak bagi tu ialah ilmu dalam bentuk hidayah. Taufik, ilmu dan juga taufik dalam bentuk hidayah. Allah nak bagi. Ni hidayah umum, hidayah umum. Bermaksud ilmu ke, petunjuk dunia ni ke. Ni alam ni semua sebagai petunjuk mengenai kebesaran Allah kan. Tu pun termasuk hidayah. Ni hidayah yang umum ni. Yang kita panggil sebagai hidayah apa? Hidayah apa yang umum ni? Huda. Hidayah ada dua kan? Satunya ni huda, hidayah ada dua. Satunya hidayah taufik. Yang kedua ialah hidayah ilmu. Hidayah taufik ni ialah hidayah amal. Yang kedua ialah hidayah ilmu. Hidayah ilmu ni ialah hidayah dalam bentuk ilmu, dia tahu benda ni salah. Tapi belum tentu dia boleh meninggalkan benda yang salah tu untuk jadi orang yang beramal. Okey, hidayah ilmu ni pula ada dalam bentuk apa? Kauniyah. Kauniyah bermaksud nak dapat hidayah ilmu, dia tengok alam ni pun boleh, dia tengok pokok, dia kaji pokok dan dia besarkan Tuhan. Boleh? Dia tengok alam, tengok gunung ganang yang hebat, air terjun yang cantik, lautan yang luas, dia tengok planet-planet, bintang-bintang. Ni kauniyah, alam, kaun, al-kaun. Yang kedua ialah syar'iyah. Syar'iyah ni ialah Al-Quran. Al-Quran dia boleh bagi petunjuk, bagi ilmu. Tapi untuk pergi pada taufik ni, yang ni hanya daripada Allah. Dia mesti datang dengan Quran ataupun melihat alam. Okey. Sebenarnya susah tak ni hidayah taufik ni? Ni paling susah Paling susah sekali hidayah taufik. Ustaz-ustaz yang bercakap tentang hidayah pun belum tentu dia tahu ni taufik nak buat macam mana kan. Belum tentu. Dalam ayat-ayat Ramadan kot, saya ingat ayat apa tu yang Allah sebut ni tadi Al-Quran dia apa, syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran hudan linnas bayyinatin minal huda. Ada dua perkataan huda dalam ayat tu kan. Surah apa tu? Surah Al-Baqarah ayat 180 berapa? 85 ke? 85 kan? Allah sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Huda yang pertama tu Allah kata Quran ni ialah huda linnas. Huda yang tanpa alif lam kat depan dia. Kau. Tak ada alif lam, ni tak ada. Hudan linnas wa bayyinatim minal huda. Bayyinatim
minal ada lam tak? Minal huda wal furqan. Yang ni hudan linnas. Quran sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Yang ni minal huda, ada alif lam pula. Kenapa? Quran ni dia akan bagi basic kepada manusia untuk dapat petunjuk. Berarti apa? Ni petunjuk apa ni? Ni petunjuk kepada ilmu. Dan kalau orang tu baca Quran sampai boleh membezakan baik dengan buruk, dia dapat al-huda. Ni al-huda ni al-huda taufiq. Kan? Sampai dia boleh bezakan mana satu yang syariah, mana satu yang harus, mana satu yang halal, mana satu yang haram, dia boleh bezakan. Dia dapat beza sampai dia beramal. Nak beli rokok, stop. Beli ayam goreng. Dia boleh beza, ni huda dalam bentuk taufiq. Okey, huda yang Allah cakap dalam ayat ni ialah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang asas, iaitu semua alam ni kita boleh lihat untuk dapat petunjuk. Okey, fa imma ya'tiyannakum minni. Okey, petunjuk tu semua datang daripada Allah, bukan datang daripada ustaz, bukan datang daripada rasul, daripada maula ke, daripada orang alim, syekh, apa benda sekali, habaib ke, ulama tok guru tidak boleh bagi hidayah. Yang boleh bagi hidayah itulah ialah Allah. Okey, sekarang ni Allah dengan petunjuk ni, Allah suruh kita baca petunjuk ke suruh kita ikut petunjuk? Ni faman tabi'a huda. Ikut. Ke kena baca petunjuk tu? Kena ikut. Okey, kalau petunjuk tu hari ni ialah Quran, kena baca Quran kan, kena ikut Quran. Kena ikut. Kan? Baca kalau sampai ikut baguslah. Tapi kalau baca tak ikut, adakah dia membaca Quran sebenarnya? Tidak. Bacalah yang agama maksudkan pada ayat Iqra itu ialah hayatilah. Sebab tak ada benda yang kita baca kita tak ikut. Matematik, sains kita baca kan, mesti sampai ikut sampai pandai kan. Kenapa Quran kita baca tapi tak boleh ikut dan juga tak pandai? Kenapa? Tak boleh macam tu. Quran kalau kita kena baca, kalau kita baca mesti baca macam sampai tahap buat latihan matematik, boleh mengira, boleh tahu baki duit kalau beli satu barang. Boleh congak siap kan? Congak kan? Congak. Sampai 100 tolak berapa pun dia boleh congak. Baca Quran mesti sampai tahap macam tu. Tak boleh baca Quran, tak faham, tak apa. Baca dah baca tadi, tak boleh. Allah kata siapa yang ikut huda ya, siapa yang ikut petunjuk apa? Bukan baca siapa yang ikut. Faman, Allah kata faman qara'a, tak. Allah kata faman tabi'a, siapa yang ikut, faman tabi'a. Ni, faman tabi'a siapa yang terus mengikuti. Ada fa tu kan, yang terus ikut, lepas dapat petunjuk dia terus ikut petunjuk. Okey. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ni pun muncul. Siapa yang ikut petunjuk, dia la khaufun dan juga la hazanun. Dia tak takut dan tak sedih. La hazan, la khauf. Ini dua benda yang merupakan masalah besar manusia dekat dunia. Tak takut dan tak sedih. Kita kalau minta kerja, orang tanya tak nak gaji berapa? Nak gaji berapa? 5,000 kan? Boleh minta gaji tak? Boleh lah minta gaji. Tetapi ada tak orang sebut tujuan nak kerja ni apa? Tujuan nak kerja sebab tak nak takut, tak nak sedih dekat dunia. Tak ada kan? Ustaz ke tak ustaz ke semua sama kan? Kalau kerja ke, kalau mengajar ke, mesti nakkan habuan dalam bentuk apa? Bentuk duit ke, harta kan? Supaya apa? Supaya boleh buang takut dan juga boleh buang sedih. Allah Subhanahu Wa Taala dia tak nak bagi harta. Allah terus nak buang dua benda ni yang ditakuti oleh manusia, iaitu takut dan juga sedih. Takut ni merujuk kepada apa yang nak jadi kat depan, sedih merujuk pada apa yang dah jadi kat belakang, yang dah lepas. Okey, yang ni ialah masalah besar manusia hari ini yang menjadikan ni bukti besar tau. Orang yang banyak duit pun dia takut tak kadang-kadang? Takut. Dan dia pun sedih sampai dia boleh kemurungan, boleh mental kadang-kadang.
Sebab terlampau sedih. Isteri meninggal ke anak meninggal, terlampau sedih sampai kemurungan, habis mental. Terlampau takut sampai kadang-kadang ketakutan ni boleh bunuh orang kan, ketakutan ni kan. Dia boleh membunuh cara hidup orang. Ni masa musim kapal terbang jatuh tu kan. Ada jiran saya yang sampai tak pergi umrah, takut naik kapal terbang sebab takut jatuh. Padahal yang meninggal atas jalan raya lagi ramai pada orang naik kapal terbang. Tapi takut punya masalah, takut sampai batal semua, takut nak pergi kan. Okey, jadi agama, Allah sebut dunia ini, dekat dunia, kalau orang tu ambil petunjuk Allah, ambil hidayah dan terus ikut hidayah petunjuk Allah, dia jadi orang yang boleh ni, boleh hilang ketakutan dan boleh hilang dia punya kesedihan. Ada orang gaji kecil je, tapi dia tak takut dan dia tak sedih. Dan sebenarnya para sahabat Nabi, orang-orang saleh dalam Quran, inilah dia resepi mereka. Mereka ada kerja rasmi ke? Nabi ada kerja rasmi tak? Yang bergaji. Nabi pegawai kerajaan ke? Tak ada. Apa kerja Nabi sebenarnya? Kerja Nabi ialah melaksanakan misi orang beriman. Kerja dia ialah jadi orang beriman. Itu kerja dia. Para sahabat semasa ada perniagaan besar kat Mekah, sambut misi untuk hijrah, dia tinggal semua perniagaan sebab apa? Sebab aku tak peduli, yang penting nak ikut perintah Tuhan supaya apa? Supaya boleh buang ketakutan dan juga kesedihan. Ashabul Kahfi bukan ada kerja apa. Tapi sebabkan dia dah ikut petunjuk, dia Allah buang ketakutan, buang kesedihan. Apa jadi? Dia boleh buang benda tu. Jadi hari ni ramai orang, termasuk saya, termasuk penaja, tuan-tuan semua kan, kita ada masalah ni hari ni. Takut dan juga masalah sedih. Sebab takut ni lah yang lepas pencen baru datang ni ngaji Quran. Sebab dulu takut tak makan kan, takut gaji tak masuk kan. Sebab apa anak-anak kita tak datang hari ni? Sebab dia bukan kerja, sebab dia takut. Kalau dia tak takut, dia boleh buat apa je untuk pengajian agama ni, untuk tahu Quran. Bukan nak bahasa sufi kelas saya, tak. Tapi buatlah apa yang penting ialah dia menjaga kepentingan agama. Kerja yang besar kita kena tanam pada anak-anak kita ialah, nak kau buat apa pun dalam ni tak apa. Kerja apa pun tak kisah nak. Yang penting kau bantu agama Tuhan. Itulah yang bantu kita supaya tak takut dan tak sedih dekat dunia ni. Boleh cakap itu kat anak. Susah. Anak kita ada setting dia kan. Kita ada set dia. Mesti masuk uni, mesti ambil course ini, mesti tak ada orang yang didik anak dengan fitrah. Begitu anak-anak dia nak kerja apa pun tak apa nak. Yang penting bantu agama Tuhan. Sebenarnya itulah yang agama ingini. Bantu agama Tuhan itulah yang boleh buat dia hilang takut, hilang sedih. Kalau tidak, mungkin gaji dia besar, tetapi dia tak hilang rasa takut dia. Dan ni takut ni bererti apa? Kadang dia takut anak tak makan, takut tak boleh bayar rumah, takut tak boleh beli kereta. Ketakutan benda-benda yang kecil tu dia takut. Sebenarnya itulah masalah besar manusia kan. Dia takut dengan bayang-bayang sendiri. Dia takut. Kadang-kadang nanti bila bos suruh dia buat benda-benda yang haram sekalipun, dia akan buat sebab apa? Dia takut tak dapat gaji. Takut tak dapat bonus. Orang boleh ugut dia untuk buat satu maksiat, buat sekarang. Kalau tidak, orang boleh ugut dia. Dia pun buat maksiat itu sebab dia takut. Dia tak hilang ketakutan daripada ancaman-ancaman dunia. Yang malangnya ialah ancaman besar di sisi Tuhan, dia tak takut. Itulah penyakit kanut yang ada. Bila kerajaan suruh pakai mask, semua pakai mask. Takut sakit, tapi ancaman neraka Allah untuk orang yang buka aurat, tudung dia tak pakai. Anak remaja kita kan, mask dia pakai, tudung tak pakai. Penyakit apa tu? Penyakit kanut. Innal insana lirabbih lakanut. Suruhan manusia untuk tutup dia pakai, tutup mask dia pakai. Suruhan Allah untuk tutup aurat dia tak buat. Bila kerajaan tak bagi bersalaman sebab Covid, dia pun tak salam. Macam ni ya tuan. Sebelum ni Allah dah bagi tahu lama dah, bukan mahram jangan salam. Tapi dia salam okey, tak ada masalah. Allah punya suruhan dia tak ikut, manusia punya suruhan jangan salam dia ikut.
Allah jangan salam. Ini bukan mahram kau. Ini orang ni bukan bos kau je, bukan kau punya abang. Jadi salam enggak bos dia. Dia perempuan, bos dia lagi, dia salam. Bila kalian kata jangan salam, nanti Covid. Oh, tak salam. Sini je dia. Penyakit apa tu? Kanut. Perintah yang sama Allah suruh dia tak buat. Perintah yang sama manusia suruh, dia buat. Yang saya kata doktor Arumugam apa? Doktor tu baru sembah lembu tadi. Dia Hindu. Dia kata pak cik makan ubat ni sebab dia darah tinggi, pak cik boleh mati nanti. Takut pak cik tu makan ubat ikut doktor Arumugam yang baru sembah lembu tadi. Allah suruh solat sebab nanti mati masuk neraka, dia tak solat. Dia tak pergi masjid. Dia tak takut. Ancaman kematian tu Tuhan dah bagi tahu lama dah, dia tak ikut. Tapi doktor Arumugam cakap mati nanti boleh ikut. Ni penyakit apa? Kanut. Sebab apa dia ada penyakit tu? Sebab ni dia takut dan dia sedih kan. Okey, dunia ni manusia dia membanting tulang dia sebab itulah, sebab dia takut dan sebab dia sedih. Kalau dah ada cara fikir yang betul, dia tak takut dan dia tak sedih, dia akan bahagia dekat dunia ni. Okey, satu tu sebab Allah kata la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau kita perasan, cuba tengok kat diri kita masing-masing, kita pun memang berbaki penyakit takut dan sedih ni. Kadang-kadang macam-macam perintah Tuhan kita langgar sebab takut dan sebab sedih. Kita pun langgar perintah Tuhan. Okay, untuk orang yang ikut hidayah, dia tak takut dan dia tak sedih. Okey, seterusnya. Orang-orang yang kufur pula, Allah sebut azab di dalam neraka Allah. Tadi orang-orang yang beriman, Allah sebut mereka punya nikmat dekat dunia, tak takut, tak sedih. Orang yang kufur macam tak aci tau, tak aci. Kalau orang yang kufur ni Allah sebut balasan dekat apa? Dekat hari akhirat. Kan? Kalau orang yang dunia tadi, yang beriman, yang ikut hidayah, Tuhan tak sebut balasan apa pada hari akhirat. Tuhan sebut dekat dunia. Dia punya balasan dekat dunia. Kalau orang-orang yang kufur, Allah sebut apa yang akan kena pada dia di hari akhirat ni. Nanti kita tengok, nanti kita akan jawab sebab tu. Kenapa yang untuk orang yang kufur, Allah sebut dia punya balasan pada hari akhirat. Orang yang beriman pula, Allah sebut balasan dekat dunia je. Tak sebut syurga pada hari akhirat. Kenapa? Okey, ni walladzina kafaru wa kazzabu biayatina. Orang-orang yang kafaru, yang kufur, kafaru. Kafaru ni kalau nak jadikan dia sirah mubalawah macam mana? Kafaru. Yang wazan fa'al tadi. Fa'al. Tawwab. Ubah baris dia. Jadi nak jadikan ni pattern fa'al. Ni kafaru ni orang-orang yang kufur. Kalau orang yang banyak kufur, melampau kufur ni macam mana? Kafarin athim. Kafar. Bukan sekali kufur dia buat. Berkali-kali kufur dia buat. Ada satu kaum ni, dia buat satu dosa. Tapi Allah kata dia buat kafarin athim. Walaupun satu dosa je, tapi Allah kata bukan satu dosa, dia buat banyak dosa yang banyak. Apa dosa tu? Apa dosa tu? Dia buat satu dosa dia buat, satu dosa. Tapi Allah tak kata satu. Allah kata dia ni kufur yang banyak. Jadi betul juga, tapi ada satu lagi yang Allah sebut kafar. Riba. Riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbatu syaitan, kan. Hujung ayat tu Allah kata innallaha la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah benci pada orang yang kufur berkali-kali yang banyak dan dosa dia pun banyak. Padahal dosa yang dia buat satu je ialah apa? Riba. Riba ni Allah kata walaupun satu sekali dia buat, tapi dia menindas, dia macam buat dosa yang banyak. Sebab apa? Sekali dia dah buat riba, berapa lama dia terlibat? Banyak. Berapa lama? Berpuluh-puluh tahun kan? Berpuluh-puluh tahun kan? Dan siapa yang terlibat dengan riba ni bukan seorang yang terlibat. Pemberi riba, peminta riba, saksi riba, yang bawakan kontrak riba, semua sekali dalam laknat tu Tuhan. Tuhan tak sebut dia ni orang yang kafaru. Tuhan kata mereka ni kafarin. Dah lah kufur, banyak kali kufur pula tu.
Allah sebut kafarin asim. Ni ada pada ayat riba. Okay. Kebetulan saya nak patternkan dengan kafaru tu. Kalau ikut wazan Syekh Allah akan kafarin asim. Allah sebut dalam Al-Quran. Okey, yang ni Allah sebut orang-orang yang kufur. Kufur maknanya dia tidak mengikuti suruhan Allah dan menyanggahi tidak ikut apa yang Allah perintah dan tidak tinggal apa yang Allah larang. Kufur. Dia kufur dan dia dustakan ayat-ayat Tuhan. Okey, kufur kat sini berarti apa? Ni, orang yang kufur merujuk pada dua jenis kufur, iaitu kafaru dan juga kazzabu. Kufur merujuk pada mereka yang ingkar perintah Allah dan tak mau dia tak mentaati suruhan Allah dan tak meninggalkan larangan Allah lah, kufur. Okey, kazzabu ni pula berarti ni sifat lain orang yang kufur ni ialah mereka mendustakan. Merujuk kepada apa? Kepada mendustakan kisah-kisah Quran, mendustakan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Okay, dustakan ni sama ada dia mendustakan Al-Quran ataupun dia mendustakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Contoh macam mana? Bila berlaku banjir besar ke, musibah besar ke, panas terik, dia kata apa? Ni semua fenomena alam lah. Oh, kufur ni. Kenapa? Sebelum dia kata ni fenomena alam, dia kena beritahu apa? Ni semua ialah tanda kebesaran Tuhan. Sama ada Allah sedang murka ke, Allah sedang bagi ujian ke, tak pasti. Tapi inilah tanda-tandanya. Yang kedua, fenomena alam. Betul lah, fenomena alam. Orang yang menganggap banjir besar, musibah besar kat dunia ni, kena COVID ke, dia kata apa? Ini semua aturan, fenomena yang telah pun alam semesta ni telah pun campur tangan, macam mana ayat-ayat dia kan. Dia semata-mata dia ingat fenomena alam. Tak ada kaitan dengan Tuhan. Ini orang yang kazzabu bi ayatina. Orang yang menjadikan teknologi sains bukan sebab untuk dia sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang tu kena jaga. Dia termasuk daripada golongan ni. So kalau dah nama dia orang beriman, dia bawa teknologi apa sekalipun, mesti dia pesan pada semua orang, ini semua ialah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dia cipta teleskop yang boleh tengok gerhana bulan kan. Apa benda paling penting sebenarnya? Adakah paling penting dia nak kutip yuran peserta nak tengok teleskop dekat bangunan dia tu? Tak, yang paling penting ialah lepas habis budak tu tengok semua, kan anak semua, uncle, pakcik ataupun saya nak ajar satu benda yang paling penting hari ni. Apa benda yang paling penting tu? Tengok bulan cantik. Tak, benda yang paling penting ialah puji kebesaran Tuhan yang ciptakan bulan ini. Mesti kembali kepada membesarkan Tuhan. Walitukminul iddata walitukabbirullah. Nak raya, nak puasa ni paling penting apa dia? Membesarkan Tuhan. Kan? So kita ajarlah apa muka anak kita, paling penting ialah apa? Membesarkan Tuhan. Semalam saya pergi sungai dengan anak saya, dengan kawan-kawan lagi, jiran-jiran semua pergi. Dapat tangkap udang yang kecil-kecil tu kan. Budak-budak tangkap udang kecil-kecil, tangkap ikan kecil-kecil tu kan. Dia pergi batu, ada batu yang licin, ada batu yang keras. Pelik, batu ni licin lah, batu ni tak licin, tu licin. Kenapa lah batu ni licin apa semua kan? Macam mana nak pastikan anak semua fikir, ni semua tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ada yang kata batu licin sebab air ni mungkin kesat, air ni mungkin tak berhenti kat air kat ni. Semua cerita tentang fenomena alam. Kita yang belajar agama ni mesti sebut ni semua tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab apa dia licin? Mungkin sebab Allah nak bagi orang seronok buat slide. Boleh slide pada atas licin. Kalau kesat, tak boleh nak slide, tak nak seronok. Jadi untuk orang yang nak slide ni lah batu untuk dia. Untuk yang nak memanjat, batu sana yang keras tu, yang kesat tu. So Allah ciptakan semua ada fungsi tak? Ada fungsi. Kan? Jadi kita mesti sebut semua ini ialah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jangan dustakan. Kalau kita cerita gunung ni dia flat, dia bergerak sampai jadi gunung yang besar, lepas tu okey dah, terima kasih semua. Jumpa lagi. Ini orang yang kufur. Cerita apa pun pasal flat bumi bergerak jadi gunung ke, last kali semua ini ialah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jangan jadi orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ni bahaya bahaya. Ni bukan jenayah para ustaz ni, ni mungkin jenayah orang-orang lain yang bukan ustaz. Kan? Itu mungkin warning Tuhan kepada orang yang golongan agama, warning Tuhan lain.
Ni golongan yang macam ni warning Tuhan lah. Lain mereka ada peluang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Okey, yang kufur satu hal, yang ni dia dustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka semua ni ialah penghuni neraka. Dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okey. Maksud ashabun nar ialah penghuni neraka. Penghuni ni bererti orang yang menginap sebuah tempat, maksudnya dia melazimi tempat tu, dia tak keluar. Tak keluar. Ini rumah aku, ni neraka aku, tak keluar. Rumah tu, neraka tu rumah dia. Okey. Kalau rumah, melazimi rumah, dia keluar pergi mana? Pergi bersia-sia, pergi jogging, pergi shopping mall. Beza menghuni neraka dengan penghuni rumah ialah dia kekal dalam neraka tu. Dia keluar mana-mana tak boleh keluar, tak boleh pergi mana-mana. Dia pergi mana pun tempat tu ialah api yang panas, setiap saat dia makin panas. Okey. Terus sekarang ni kenapa Allah sebut untuk orang yang kufur azab dekat neraka? Untuk yang beriman nikmat dekat syurga. Kenapa? Nikmat dekat dunia. Kenapa? Orang beriman nikmat kat dunia. Kat dunia dia tak takut dan tak sedih. Dia walaupun harta tak banyak tapi dia tak ada ketakutan. Tak ada sedih. Kalau orang yang kufur, Allah sebut mereka ni azab dalam neraka Tuhan. Okey, kenapa? Boleh tak buat kerja rumah kat rumah untuk soalan ni? Boleh. Okey, kenapa untuk orang yang ikut hidayah Allah dekat dunia ni, yang ikut petunjuk Tuhan, Allah bagi tahu dia punya habuan dekat dunia. Kat dunia dia tak takut dan tak sedih. Untuk orang yang tak ikut hidayah Allah, dia punya Allah tak sebut apa jadi kat dunia. Allah tak kata dia akan sengsara di dunia dengan panas. Tak. Allah kata azab dekat neraka, dia kekal dalam neraka. Kenapa Allah tak kata kat dia azab kat dunia? Apa yang kena kat dunia untuk orang yang kufur ni? Okey, kerja rumah kerja rumah. Ni anak-anak tengah cuti sekolah kan? Kan tengah sekolah kan? Anak-anak kat rumah kan? Duduk rumah fikir, cucu fikir ni. Cuba fikir yang ni, kenapa kan? Hari tu saya tanya soalan dekat audien di Ajwa Space dekat tempat tu, dekat Ajwa Space Akademi Jiwa Hamba. Saya study ayat-ayat Ramadan, tadabbur Quran. Saya tanya pada semua peserta, puasa ni la'allakum tattaqun. Supaya kamu jadi orang-orang bertakwa kan. Puasa dan solat dia lebih rendah berbanding satu lagi ibadah yang Allah tak kata tattaqun. Allah kata al-atqa, paling bertakwa. Puasa dan solat ini Allah basickan dia Allah jadikan dia sebab Allah jadikan dia punya ganjaran ialah dapat jadi orang-orang bertakwa, tapi bukan paling bertakwa. Berarti kalau kita banyak puasa ke banyak solat ke, cuma jadi orang bertakwa saja bagus juga dah bagus dah. Tetapi belum cukup bagus berbanding orang-orang yang Allah kata al-atqa. Al-atqa. Al-atqa ni yang paling bertakwa lah. Kalau muttaqin ataupun la'allakum tattaqun, ni orang-orang bertakwa. Maknanya level dia yang paling tinggi takwa ni ialah al-atqa. Yang nombor 2 tattaqun, yang bertakwa. Yang paling tinggi ni al-atqa. Yang bawah ni mungkin mukmin. Yang bawah ni mungkin muslim. Yang paling tinggi adalah al-atqa. Apa ibadah yang dia buat lebih daripada puasa, daripada solat? Dia ada satu sahabat tu tadi dalam grup tu dia sebut jawapan dia betul. Orang dah tahu kan akrab kan? Saya beritahu sebelum ni kan? Kan lupa. Kerja rumah yang lama lupa dah apa jawapan dia. Al-atqa saya beritahu lupa ke bila dia beritahu kan? Saya tanya pada audien yang hari tu, dia jawab pada saya hari ni. Dia kata, Ustaz, al-atqa itu hari merujuk pada orang yang ini sekian-sekian kan? Saya pun jawab betul kat dia. Betul dia kata tu. Saya jawab kat dia. Ahsanti, betul. Betul lah tu. Amal soleh yang lebih tinggi daripada puasa dan juga solat sebenarnya. Amal soleh itu ialah berinfak, bersedekah. Saya jawab kat dia betul. Apa dia jawab? Yang jawab tu betul. Dia study kat rumah, dia cek kat rumah. Dengan anak-anak dia ke saya tak tahu lah. Dia study kat rumah. Dia jawab masuk al-atqa tu apa? Apa dia al-atqa tu? Itu apa?
Bersedekah. Bersedekah. Al-atqa. Al-atqa ni adalah orang yang paling bertakwa merujuk pada orang yang bersedekah. Bersedekah. Nilai bersedekah lagi besar berbanding orang yang salat dan juga puasa sekalipun. Bukan maknanya tak payah puasa, kena sedekah, tak. Bukan maksud tu. Maksud dia macam ni. Maksud dia, kalau kita rajin puasa, rajin solat, tapi sayang harta benda kat rumah, kita bukan orang yang paling bertakwa. Bukan. Tu saya kagum dengan sahabat ni, dia study kat rumah. Okay, sekarang orang Arab kena study kat rumah. Kenapa Allah sebut yang ni untuk orang yang beramal soleh, yang ikut hidayah Allah kan? Yang ikut hidayah, yang ikut petunjuk, Allah bagi tahu kesan dekat dunia dia tak takut, tak sedih. Tapi untuk orang yang kufur, Allah bagi tahu azab kat neraka. Patut untuk orang yang kufur ni bagi tahu sekali apa azab kat dunia dia. Sebab orang soleh tadi Allah bagi tahu kesan baik dekat dunia. Faham soalan? Okey, cek kat rumah boleh ya? Okey, cuba study kat rumah. Tak study kat rumah tak, nanti kita bincang jawapan dia. Betul lah, cuba cek dulu kat rumah jawapan macam mana. Ada sahabat akrab yang dah study dan yang dah buatkan, saya rasa baguslah benda ni, saya boleh lanjutkan kajian saya lagi tentang kalimah iz yang ada pada Quran kan. Masya Allah, siapa yang buat ni saya ucap terima kasih sangat. Terima kasih banyak. Dia dah tolong ringkaskan satu benda yang pada saya, kalau sikap ni lah yang ada pada banyak masyarakat orang-orang Islam. Inilah generasi pembebas Al-Aqsa saya katakan. Okey, dulu saya pernah sebut kalimah iz dalam Quran ni dia perlu dikaji sebab Allah banyak sebut wa iz akhazna wa iz wa iz, ingat. Okey, dalam Quran ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 21 pengulangan kalimah iz dalam Quran. Wa iz dalam Al-Quran. Bukan 21, ada berapa ni? Ada 30, ada banyak, ada sebanyak 68 kali Allah sebut iz dalam Al-Quran. Ingatlah pada peristiwa lah. Yang paling banyak iz ni ialah pada surah Al-Baqarah. So kajian ni penting. Kalau dia izin, saya nak bagi dapatan kajian ni pada itulah anak murid saya tu yang tengah buat tesis ijazah dia tu tentang Quran kan. Boleh bagi dia kaji benda ni. So mudah-mudahan alhamdulillah kita doa supaya Allah berkati kita insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wasakharna ma'a dawbi jibal sabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Sama insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak.